Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Makmal SRD di Pusat Kecemerlangan Frontier Material Research Universiti Malaysia Perlis. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana buat high score plus untuk buat analisis data SRD. Pertama sekali double klik. Okey, ini adalah interface. Kalau ni adalah software yang baru install, ada beberapa perkara yang anda perlu beri perhatian. Yang pertama sekali, kita kena set up interface yang sesuai dengan analisis yang nak dibuat. Interface software ni bergantung kepada kesesuaian analisis data SRD yang hendak dilakukan. Anda boleh pilih toolbar dan pilih analisis apa yang nak buat, line profile analysis, face analysis, view button, no button, face ID, profile fitting, revert analysis ataupun structure refinement. Boleh pilih. By default saya cadangkan gunakan face view button. Anda juga boleh gunakan kat bawah ni, ada nampak? Okey, sama. Option yang sama. Okey. Yang kedua, kena tengok pada customize ni, semak database yang ada. So by default kalau install tanpa ada database, dia akan ada Analytical Example Database sahaja. Saya menggunakan ICDD Database 2004. Ini adalah COD database daripada crystallography.net. So kalau tak ada dekat sini, anda boleh cari search for database dan dia akan cari dalam komputer ni lah. Okay, first klik file, klik open dan cari kat mana data SRD yang anda simpan lah. Bila kita bekalkan data SRD, biasanya kita akan ada data .raw dan ada satu data lagi underscore version 3.raw. Ni adalah dua jenis data broker. Satu version 4, yang kedua adalah version 3. V3 adalah version 3 sebab ada setengah-setengah software dia tak compatible dengan version 4. Jadi kita bekalkan juga version 3 just in case. Jadi anda tak ada masalah. Okey, kita klik open. So dia akan open data yang anda peroleh daripada Makmal SRD. Boleh? So satu cara lagi, pertama sekali you boleh klik map file, klik open. Satu cara lagi, you pergi bawa cursor di sini, right click, open. Boleh? Okey, jadi saya ada dua data lah. Satu, bila kita klik open, dia akan buka pada satu tab di sebelah. Jadi kita mudah nak buat analisis lah satu persatu. Untuk kalau ada 5 sampel dan kita buka 5 sampel, berbeza lah. Tapi sekiranya anda ingin tunjukkan pada window yang sama beberapa data, apa yang perlu dibuat adalah, kalau data ni kita nak overlap dengan satu lagi sampel, satu lagi data SRD tempat yang sama. So buka file, insert dan so dia akan overlap. Boleh nampak? Satu titanium dioxide biasa, satu lagi ni adalah titanium dioxide nanoparticle dengan 21 nanometer size. Ini adalah commercial, diperoleh daripada Sigma Ultrage. Okey, you nampak perbezaan di antara dua-dua titanium dioxide commercial. Satu ada very sharp peak, satu lagi ada broad peak. Broad peak ni kalau SRD dia menunjukkan ada sama ada your powder ultra fine powder is nanoscale ataupun dia ada strain. Dalam kes ni, option yang pertama dia adalah dalam 21 nanometer. Bila dia particle size too small, dia akan ada peak broadening. Okey, katakan
anda ingin melihat data ni secara lebih jelas sebab nak tengok mungkin analisis peak-peak yang tertentu, jadi boleh klik pada sini, nampak maximize main graphic. So you boleh maximize main graphic dan you boleh do analisis lah apa yang berlaku, apa yang paparan data SRD. So mungkin boleh tengok di sini, ya, ni adalah titanium dioxide 21 nanometer yang tiada apa-apa tindak balas. Kita ambil daripada botol, terus kita determine phase analysis. Okey, untuk tutup balik daripada maximize, klik sekali lagi maximize data grafik, dia akan patah balik kepada yang asal. Boleh? Lepas tu daripada sini juga ada kadang-kadang tu your sample ada data yang tiny peak, nak tahu dia adalah relevan ke tak, kita boleh tukar y-axis ni kepada, ni adalah linear. Yang kedua, you boleh tukar kepada square root y-axis dan log y-axis. Square root y-axis dengan log y-axis ni biasa kita gunakan untuk identify small peak. Boleh nampak peak kecil jadi more relevant. Kalau square, log dia akan more clear lah. Kalau ada tiny peak, kita nak tahu, kita nak distinguish sama ada peak ni adakah dia peak ataupun ada spike. Jadi biasanya kita akan semak satu-satu lah. Boleh? Dan by default kita akan dalam linear y-axis. Boleh? Okey, ni adalah count. Y-axis pun you boleh tukar 2 theta, theta, 4 theta. Okey, tapi by default 2 theta lah. Sekiranya macam ni, sebenarnya dia start daripada 10, sepatutnya untuk yang paling bagus adalah you start pada 20. Kenapa ya? Sebab 10 ke 20 ni dia tak ada apa-apa peak. Jadi itulah pentingnya dalam borang permohonan anda sepatutnya tahu expected diffraction peak. Jadi kita boleh jimat masa, jimat tenaga elektrik, sebab dalam range ni tak ada apa-apa. Rule of thumb, biasanya kita set scan range, ni dipanggil scan range, biasanya 5 degree before then first peak. Kalau yang ni pada 25, so kita start pada 20. Tapi kalau mungkin peak first adalah pada 20, 21, kita mungkin boleh start pada 15. Dan mungkin kita boleh extend ke belakang lah. Jadi ia menjimatkan masa. Alright. Okay, kalau ni kalau kita open tadi, ni kalau kita patah balik yang tadi, yang mana kita overlap peak tadi. So peak yang overlap, anda boleh tengok pada skala ni. Kalau tengok dia skala yang tak sama kan. Jadi kalau macam mana kita nak tengok pada skala yang sama, kita boleh tekan pada 2D kat bawah ni. So right click, zoom. So dia boleh tunjukkan ni adalah data titanium, perbezaan antara titanium dioxide biasa dengan titanium dioxide nanopartikel. Kalau ni adalah data awal, anda perlu buat perbincangan dengan supervisor. So saya cadangkan you pergi kepada maximize main graphic, klik edit, copy. So copy, then buka Microsoft Office, Word. Saya buka Word. So ni adalah Word, Microsoft Word. Jadi paste, terus boleh bawa data kat sini lah. Boleh? Mungkin satu lagi, data yang kedua, copy dan paste lah. Boleh? Okay.
titik. Alright, jadi tu open dan close data lah. Boleh setakat tu. So boleh dapat data dan buat analisis lah. Okey, dan kita nak buat ni adalah data. Saya buka untuk raw material dulu ya. Raw titanium raw sahaja dulu. Okey, ni adalah titanium dioxide, commercial titanium dioxide, diperoleh daripada Sigma Aldrich. Ni scan rate 0.1, tapi boleh range sampai 40,000. Very sharp peak. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana nak buat analisis. Pertama sekali perlu pergi ke treatment, klik pada treatment menu. You akan nampak ada 3 perkara yang kena buat pada setiap data XRD. Yang pertama, determine background. Yang kedua, strip ke alpha 2. Yang ketiga, search peak. Boleh? Okey, determine background. Dalam kes ni, background dia flat. Jadi it's not essential to determine background. Tapi kalau background you, masalah bila sand powder tu kasar, apa yang berlaku, background akan tinggi dan dia sometimes dia boleh overlap the peak. Jadi kita perlu determine background. Boleh pilih lah. Tapi dalam kes ni saya tak buat lah sebab dia flat dan dia clear. Peak height to background ratio very clear. Boleh. So boleh pilih di sini bagaimana kita boleh zoom dan kita tengok kesesuaian nilai pada bending factor dengan granularity lah. You boleh play around dan tengok. Yang pentingnya adalah jangan background kita ni kalau ada small peak ni, jangan sekali-kali kita define background sampai peak ni hilang. Dalam kes ni tak relevan sebab well crystalline sample. Kalau you dah rasa okay, then you subtract dan accept. Boleh? Dalam kes ni saya tak buat lah. Yang kedua, perlu diingat dekat Pusat Kecemerlangan Frontier Material Research kita gunakan D2 phaser benchtop type XRD. Yes, kita ada ultra fast detector, solid state ultra fast detector, boleh detect signal XRD dengan cepat. Kenapa dia boleh detect signal XRD dengan cepat? Sebab dia ada dia point detector ada 192 silicon strip yang akan detect X-ray signal at one time. That's why kita scan your sample by default 0.1 second per step. It equivalent to 2 degree per minute di makmal MBM2 Taman Muhibah. Boleh? Tapi disebabkan kita menggunakan D2 phaser ni adalah benchtop, kita tak boleh nak masukkan monochromator pada equipment kita. Jadi D2 phaser akan ada bukan monochromatic X-ray diffraction, tapi dia ada K alpha 2. K alpha 2 dia tak nampak pada low angle, tapi it's become clear pada high angle. Kalau you tengok dekat sini, you akan nampak single peak, tapi pada high angle you akan nampak dia adalah macam doublet, tapi sebenarnya doublet ni adalah K alpha 2. Dia bukan peak. Tapi software boleh detect bahawa dia adalah K alpha 2. Bagaimana kita nak tengok? Right click di sini, klik pada spectral line. Klik pada spectral line ni,
Okey, you nampak double line yang warna merah ni. Okey, mana-mana peak yang fall between this line adalah main K alpha 1. Yang double dot sebelah kanan tu, you akan nampak kan, sebelah kanan tu dot tu K alpha 2. So ia jelas bila kita masukkan peak pada antara dua line, straight line ni adalah peak position. So any peak yang ada pada sebelah kanan yang dot dash tu adalah K alpha 2. Kalau kita unzoom, kita akan tengok zoom pada peak yang besar ni, it's almost overlap. Nampak? Yang sebelah kiri pula yang warna biru tu adalah K beta. K beta tak ada masalah, kita boleh eliminate K beta daripada X-ray menggunakan nickel filter. Boleh. Yang ni mungkin saya akan bincang dalam teori SRD dalam video yang akan datang. Kenapa dia ada K beta, K alpha 1, K alpha 2. SRD Shimadzu dekat Taman Muhibah, dia ada monochromator. So dia tak ada masalah dengan K beta dengan K alpha 2. Okay, boleh? So nak hilangkan balik profile ni, right click, klik sekali lagi pada spectral line. Okay, so untuk data cleaning, saya consider data cleaning lah. Treatment, background first, yang kedua straight K alpha 2. So software dah boleh identify kat mana location K alpha 2, dan by default dia akan keluar interface macam ni lah. Tapi kalau dia tak keluar interface macam ni, kalau you gunakan public PC yang ada dekat fakulti, so kalau you tak confident, klik pada more, klik pada default. So dia akan patah balik kepada default value. Kalaulah somebody yang cuba nak tukar ke apa ke, so you boleh pergi pada default value. Boleh? Then klik pada straight K alpha 2. So dia akan straight your SRD data. Nampak tak? Dia tak ada shoulder dah. Dia akan dengan ratio 0.5 sebenarnya, ratio, intensity ratio. You dah klik sekali, tekan replace. So dia akan replace your data. So you tak nampak dah doublet pada high angle. Okay, that's how we clean our data. Dan kalau tengok dekat sini, dia automatic akan disable straight K alpha 2. Okay, SRD yang biasa kita guna adalah purposely untuk kebanyakan pengguna adalah untuk tujuan phase analysis, kualitatif analysis. Jadi kita nak compare dengan database. Jadi bagaimana database nak compare dengan database? Anda perlu pergi kepada treatment, search peak, sebab database disimpan dalam bentuk peak position to data. Jadi dia akan penting diffraction pattern kita ni identify peak position. Okay, by default, saya klik default, dia akan letak minimum signification 1, ni value lah, yang default value lah. Okay, minimum signification significant yang ni akan menentukan minimum yang kita akan ambil consider sebagai peak. Katakan kita search peak dengan default value, dia akan identify peak. So you nampak tak di sini ni, kita nampak macam tak ada peak, tapi sebabkan kita minimum signification terlalu rendah, so dia consider ni pun sebagai peak. Ada spike di sini. Kenapa berlaku? Sebab saya tak determine background tadi kan. So you kena jelas bahawa minimum significance ni amat penting untuk memastikan you tak mislead. Mana peak sepatut peak, mana bukan peak, you kena remove lah. So saya cadangkan by default you start dengan nilai 10%.
search peak. So you kena check balik, adakah dia cover semua peak yang ada, main peak. Tengok, katakan OK. So nampak di sini bila kita 10 ni tak consider sebagai peak. Adakah anda by your judgment nak consider ni sebagai peak? Kalau nak consider sebagai peak, nak suruh software yang ada dua cara, sama ada kita turunkan minimum significant kepada contohnya 5 search peak, masih tak detect lagi, mungkin tengok pada 2. So 2 dia akan detect sebagai peak. So kalau anda rasa ni consider peak, then turunkan minimum significant. Tapi kena tengok jugalah peak-peak yang lain ada tak yang mungkin consider extra peak ke apakah. So it is yang penting. Boleh? So ni adalah minimum significant. Kalau dah puas hati, klik accept. Klik accept. So dia akan keluar peak kat atas ni sebagai peak lah. Nampak tak? So dia ada sebelah sini ni ada peak list. So anda ada 14 peak selected daripada diffraction pattern ni. Okay, scan list titanium dioxide, peak list yang ni. Dia akan menentukan peak position, tu theta, spacing dan sebagainya. Okay, bila dah ada peak, kita dah determine peak. So kita nak compare dengan database lah, kita nak buat analisis. Yang pertama, kalau anda dah rujuk mana-mana journal, dah tahu database mana yang nak compare, pertama sekali boleh pergi kepada retrieve pattern by restriction or reference code. Klik pada reference code, masukkan PDF card. So dia akan terus tarik database yang mana yang you nak compare dengan your sample. Kalau anda dah ada literature yang reference lah. Tapi kalau tak ada masalah. Retrieve pattern by restriction not advised at this stage, sebab ni dia akan ambil semua yang peak yang kita define lah. Untuk first stage, saya cadangkan anda menggunakan klik pada analisis, search and match, execute search mesh. So kita akan search mesh, kita akan cuba perform search mesh untuk mesh dengan database. Peak yang mana yang ada ni pada yang kita declare 14 peak ni, yang mana mesh dengan database. So anda kena pastikan bahawa sama ada sampel ni adalah single phase ataupun multiple phase. Kalau single phase, contohnya ni adalah titanium dioxide. Bila saya tengok paper journal reference, saya tahu dah dia ada 14 peak. Okay, saya bilang ada semua peak ada, dia similar dengan database. Jadi pada saya dia adalah single phase. So saya pilih single phase. Katakan you campur bahan A dengan bahan B nak dapatkan bahan C. Contoh yang paling mudah, barium oxide campur dengan titanium dioxide, you nak dapatkan barium titanium dioxide. Jadi kalau peak yang ada tu ada 14 contohnya. So kalau 14 tu anda confident dia adalah single phase, ada 14, jadi di select single phase lah. Tapi kalau ada extra peak di mana-mana, so you tahu tindak balas tak berlaku sepenuhnya, jadi you boleh pilih multiple phase. Boleh? Dalam kes ni saya tunjukkan single phase dahulu. Ni parameter. Sebelum tu lupa, you perlu dulu pergi restriction dahulu. Restriction, kalau kita tak buat none restriction, dia akan compare dengan the whole database. So saya cadangkan buat restriction set untuk memudahkan. Edit restriction, pergi kepada subfile dahulu. Subfile ni
dalam database dia ada banyak subfile. Jadi subfile tu classification of your material, your diffraction pattern. So bahan apa yang you run SRD ni, dia kategori apa? Adakah dia kategori alloy, metal, bateri, ceramik dan apa-apalah. Kalau CHD pattern, ICHD pattern ni calculated pattern. Mineral. So yang mana satu classification of your SRD pattern? Kalau you polymer, then you tick polymer lah. Kalau you organic, you tick organic lah. Boleh? Lepas tu dalam case ni, ni adalah subfile. Kalau you boleh pergi kepada default untuk ubah kepada default. Default, by default dia tak pilih apa-apa. So you kena pilih lah. Boleh? Dalam case ni, titanium dioxide bukan alloy, dia adalah ceramik, dia adalah common phase. Kita nak tengok juga CHD pattern. Kita nak tengok juga mungkin mineral, sebab ada mineral titanium dioxide. Dia classify as inorganic. ICHD pattern sebab saya nak dia ada juga ICHD pattern. So ni adalah number of PDF card untuk bila kita tick 1, 2, 3, 4, 5, 6 subfile. Tapi kalau kita tetapkan combination adalah N, dia mesti database tu mesti ada dalam ke-5-5. So saya cadangkan guna O lah, lebih ada banyak option. Lepas tu pergi ke chemistry. Lagi bagus kalau anda tahu dah elemen yang mungkin wujud dalam sampel. So kalau dalam kes ni saya dah tahu sebab this is synthetic material. Kita tahu dia ada titanium dengan oksigen elemen. Tapi kalau dia adalah mineral, that's why SRD you kena combine dengan SRF untuk identify the mineral existing element, quantitative analysis. Jadi ia memudahkan anda buat analisis. Kalau anda dah tahu elemen apa yang wujud dalam your sample, jadi klik pada predict table. Kita boleh pilih lah. Ni semua possible. Saya cadangkan you select all. Kalau warna hijau ni, semua elemen ni exist dalam your sample. Klik sekali lagi at least one off. Klik sekali lagi none off. Saya cadangkan buat none off. Lepas tu you pilih elemen yang ada dalam your sample. Macam mana nak pilih? You klik pada sini sekali, dia akan jadi possible. Klik kali kedua is compulsory. Boleh? Okey. Saya tahu dah ni adalah titanium dioxide. So saya ada elemen titanium dengan oksigen. Mesti. Boleh? Okey. Dan kalau you dah confident, pilih elemen yang mana yang wujud dalam your sample, then klik OK. So dalam ni, dengan memilih titanium dan oksigen sahaja, dia ada 306 pattern. Boleh? OK. You klik quality. You boleh pilih quality mark. Kalau you nak star sahaja, dia akan pilih yang star sahaja. Index, so boleh pilih lah. Calculator, nak spesifik lah. Nampak? So kalau experimental sahaja dengan star, so ada 24 pattern sahaja. So kalau you benarkan lebih banyak, so lebih banyak option. Yang lain tak penting sangat pada kali pertama. So ini adalah restriction yang you set supaya dia boleh fokus kepada lebih sedikit calon-calon yang mungkin just related dengan your sample. Boleh? Lepas tu you dah settle sini, klik close dan kita profile sahaja.
pick data, pick dengan profile data. Saya cadangkan pick dengan profile. Allow pattern shift. Mungkin dia shifted ke kanan dan ke kiri. Klik search. So, bila klik search, dia akan keluarkan ni adalah candidate untuk titanium dioxide. Katakan saya klik di mode unmesh strong, klik search. Sama je, tak banyak beza. So kalau saya allow pattern, saya tak allow, saya nak memang dia fix pada that particular position, dia tak berubah. You boleh klik search sekali lagi. So number dia semakin berkurangan lah. Boleh. Dia fix pada position tertentu sahaja. Okey, kalau you dah puas hati, you klik OK di sini. Ni adalah candidate lah. Boleh. Ni adalah candidate untuk yang match dengan database. Ni possible candidate. Okey, ni adalah score yang mana yang match dengan database. Dan ni adalah chemical formula. Kalau anda klik di sini, so dia akan tunjukkan PDF card lah. Ni PDF card daripada database. Boleh. Ni adalah analisis sintetik tetragonal, unit cell dia 3.7, dia tetragonal, A sama dengan B tak sama dengan C. So 90 90 90. Okey. Suka saya ingatkan, kalau you tengok reference code dekat sini, kalau start dengan 0.01, dia adalah, tengok bawah ni adalah calculated. Nampak? Kalau dia 00 macam ni, nampak tak? 00004 ni, double klik di sini, dia adalah index experimental data. So saya lebih, kalau sintetik tak ada masalah, tapi kalau melibatkan mineral dan sebagainya, saya cadangkan you pilih, you bagi keutamaan kepada experimental data dulu. Boleh? Baru pergi pada calculated data. 000, you pilihlah 00. Ni paling tinggi. Okey, katakan saya tarik, sebab ini yang paling tinggi lah. So kita tarik je. Kita tarik, kita nak compare. Jadi kita ni, bila kita tarik, kita hold your mouse belah kiri tu, dan kita tarik, kita bawa ke atas, kita drag ke atas. Jadi ni accepted reference pattern. Ada satu sahaja buat masa ni. So kalau you tengok, klik kat sini, dia akan compare peak dengan database. Dia ada ni peak intensity, you nampak it look identical. Yes, nampak tak? It match. Ada sedikit mismatch lah, tapi tak apa, sebab this is, yang penting intensity pun sama. Okay, katakan kita nak ambil satu lagi yang experimental, nak compare antara calculated dengan experimental. Kita tarik sekali lagi, so dia akan letak yang kedua lah. So ni adalah experimental. You boleh tengok apa yang beza antara, so sama sebenarnya. Katakan kita nak buang yang ni, kita tarik drag ke bawah, so kita boleh tengok semua peak match ada. Okey, nampak? Perfect. Ada peak mismatch dekat sini lah, sedikit. Tapi face analysis, tapi tak ada sana peak kecil di sini. Experimental, dia tak nampak. Ni tak ada. Okey, nampak tak? Tak. Sebab dia scan lebih tinggi. So sampai sini kita scan sampai 80 sahaja. Okey. Kalau macam tu, then kita boleh limit sampai 80 sahaja data kita.
ataupun right click di sini, set manual range. You boleh set lah berapa, daripada 10 tadi sampai 80 kan. So you boleh, tak boleh bila merah, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab data ni start pada sini. So dia tak boleh give out sebelum tu. Okay, clear? Alright, katakan ni adalah database yang you semak sebelum. Jadi you tak nak pening-pening kepala sebab you ada dua data. So you boleh satu lagi cara, klik kita open sekali lagi. Okay, saya tunjukkan sekali lagi ya. So kita buka treatment, determine background dahulu, lepas tu strip ke alpha 2, replace, lepas tu search peak, sama juga, accept. Okay, lepas tu tadi saya kata kita boleh gunakan reference pattern, kita boleh retrieve pattern by reference code. So you masuk je nombor yang tadi kita jot down. Saya close dulu, kita ambil tadi, mana tadi? Okay, ambil kod ni, ni reference code ni, sini 00004 0477. Okay, dekat database kat sini, katakan you ada 2-3 sampel yang berbeza-beza, you nak tahu, you nak compare dengan database yang sama. Apa you patut buat adalah pergi kat sini, retrieve pattern by reference code, klik di sini, you masukkan nombor 00004 0477 0477. Then you load, dia terus tarik. Nampak? Dia terus compare. So you boleh terus compare dengan database. Okay, then kalau you dah puas hati, dia tak match di sini sebab dia pergi sedikit ke sana, dia shifted. Tapi nampak kalau kat sini dia shifted, systematically shifted ni. Nampak? Dia tak locate pada exactly kat sini. Tak apa, nanti saya akan patah balik sekejap lagi bagaimana saya menjangkakan masalah semasa sample preparation. Your sample is not exactly at the zero position. You boleh semak video sample preparation of SRD untuk tahu bagaimana do and don't masa sample preparation. So kalau saya tengok dekat sini, dia systematically shifted ke sebelah low angle. Tak apa, tapi roughly macam ni lah. Katakan you kata dah match dengan database, you ambil database ni dan confirm lah peak tu ada, peak position. Okay. Bagaimana kita daripada data ni saya tarik balik, saya nak ambil yang the highest score tadi, tarik naik atas. So adakah dia match dengan semua? Okay, so kalau you rasa puas hati, set manual range, kita start dengan 20 sampai 80. Kita nak report, you copy di sini, masukkan dalam Word, masukkan dalam reporting supaya you boleh bincang dengan your supervisor. Boleh? So dia akan keluar macam ni lah. So first analysis,
daripada sini. Okey, tu adalah phase analysis. Since you dah ada database, sayanglah kalau you hanya just stop di sini. Boleh, you ada very cantik diffraction pattern. So saya pergi ke yang kedua, bagaimana kita boleh kira parameter kekisi. Bagaimana nak buat? Senang saja. You klik pada sini, you right click, convert pattern to phase. Bila kita convert pattern to phase, kita acknowledge peak yang ada 14 tadi adalah mesh dengan database ni, ia adalah anartist synthetic. Boleh. Bila kita dah confirm paste, tapi kalau kita ada peak kecil dan kita kena mesh dengan peak lain lah, baru dia akan cari candidate lain. Okey. Bagaimana kita nak kira lattice parameter? Kita dah accept ni sebagai phase. Lepas tu kita pergi kepada analisis, crystallography, refine unit cell, anartist. Boleh. Kalau you search unit cell, you kena buat indexing. Ni kalau kita tak ada idea, tak mesh, ataupun you tak ada database, you kena buat indexing lah, search unit cell. Boleh, indexing, you boleh tengok video pasal indexing lah. Tapi untuk mudah, you dah tahu dah dia adalah anartist synthetic. Daripada sini pun dia dah ada initial value. Yang pentingnya bila kita buat nak kira lattice parameter tu, least square refinement, kita kena ada starting value. Ni starting value ni. Yang ni kita tarik sebenarnya. Kita tarik space group dia, crystal system, space group. Daripada space group ni kita bagi di initial value 3.7, C adalah 9.5. Jadi bila kita buat analisis crystallography, refine unit cell, anartist, sebenarnya dia akan tarik all the data tu mai sini. Boleh? Bila this is initial value, sebab nak buat calculation ni dia mesti ada starting value. Kita bukan buat structure refinement, kita buat least square refinement. Jadi least square refinement berdasarkan equation Bragg's law, kita masukkan position to theta, kita dapat di spacing. Boleh. So di spacing tu, the least square refinement dia kena ada good starting value lah. Dan you start refinement, you dah akan dapat this is your lattice parameter. Daripada sini dia ada sample displacement a few micron, sebab you tak sama level dengan sample holder, dia ada sample displacement. Okey, kalau tak ada, bila contohnya kalau you datang mungkin dekat makmal, saya rasa dalam bentuk yang biasa dah. Tapi kalau lah ada siapa-siapa yang tukar value di sini, so you nampak di sini tak ada specimen displacement. So apa you patut buat adalah pergi ke current parameter ni, pergi ke titik 3 di sini ni, you kena pilih sini, refine ni. Dia ada 3 pilihan, cell only, cell plus zero shift dengan cell plus displacement. Kalau cell only, sample you tu dah orang kata dah fine tune dah, tak ada error dah, so cell only. Kalau your SRD yang you pakai adalah transmission mode, you kena pakai cell plus zero shift. Tapi kalau jenis SRD adalah Brentano, you pakai cell plus displacement. Di two phaser yang ada dekat makmal Frontier Material Research ni, kita adalah Brentano mode. So kita kena guna cell plus displacement sebab kita nak allow mungkin ada sampel tu tak sama tinggi, mungkin terlebih tinggi dan sebagainya. Tapi kalau flow type SRD dia lengkap dengan global mirror dan sebagainya, then you tak perlu dah yang ni. So bergantung kepada jenis dan kualiti SRD, jenis X-ray diffractometer yang you pakai dan kualiti data yang you ada.
Boleh. Kalau you mungkin gunakan internet standard, dah buat correction dan sebagainya, angle correction, so tak perlu dah cell displacement, cell only. Okey, satu lagi, you start dengan sama ada index ataupun approximate cell. Dekat sini sebab tu kita tarik daripada PDF card, so kita boleh tahu approximate cell, initial value. Okay, so you boleh jot down value lattice A dengan lattice C, then you boleh masukkan dalam your report. Ini adalah unit cell volume dia. Okay, senang kan? InsyaAllah boleh. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya. Okay, satu lagi saya mungkin nak tambah. Last, you nampak sample displacement di sini. So ni adalah kena buat, kalau katakan you nak gunakan data ni untuk plot, gunakan software lain lah, nak gunakan Origin ke, nak gunakan Excel ke, nak gunakan apa-apa software untuk plotting supaya cantik masuk dalam journal. So penting you dapatkan peak position yang betul. So strongly advise untuk buat angle correction. Dalam kes-kes tertentu, you mungkin ada beberapa sampel titanium dioxide, lepas tu you heat pada different temperature. Tapi disebabkan sample preparation tu mungkin disebabkan sample preparation tu not perfect, mungkin your peak shifted somewhere. Jadi apa yang perlu dibuat adalah kena buat treatment. Salah satu cara daripada sini kita refine tadi, kita dapat value di sini. You jot down the value, negatif 0.090 plus minus 0.004. So dalam kurungan tu sebenarnya adalah plus minus. Yang ni pun nilai 2 ni. Jadi your lattice parameter sebenarnya adalah 3.7843. Dalam kurungan 2 ni sebenarnya adalah plus minus 0.0002. Jadi 2 ni adalah titik yang keempat. Tapi biasa bila kita report, kita akan letak dalam kurungan lah. So those crystallographer dia tahu dah, ni adalah plus minus berapa. Dalam kes ni plus minus 2 lah. Lattice parameter, the best adalah 4 decimal point. Kalau you dapat 2 decimal point, 3 decimal point, maknanya your calculation mungkin tak berapa accurate lagi. Kalau boleh, you kena check lah peak position tu. Ok, dalam kes ni, katakan you dah nak buat angle correction. Salah satu cara adalah pergi ke treatment, correction, correct displacement. Boleh. So you known displacement, you masukkan value dia negatif 0.90. Klik correct, replace. So bila replace, you akan nampak exactly peak position fall at that peak. Nampak? Perfect. See? Tadi shifted ke sebelah kiri kan, so you nampak dia perfectly mesh dengan database, dan mudahlah you nak buat reporting kan. So kalau you nak report yang ni pun ok, edit sini. Lepas tu bila you dah ni, you nak ambil, you nak plot, dia tak boleh plot kat sini, nak plot dengan software lain. So you klik file, save as, you save as a general ASCII. Boleh? General ASCII ni nanti you boleh buka dalam Excel lah. Okay? Boleh? Alright. Katakan saya nak save dalam sebagai ASCII file. So saya klik pakai save. Macam mana nak ambil data tu nanti? Okay, buka Excel.
Okay, then ni adalah Excel. Klik open file, locate the file, klik dekat sini all Excel file ni, nampak tak? Klik open. Okay, dia akan keluar macam ni, tag import wizard, delimited, klik next, klik space, boleh, lepas tu next dan finish. So ni adalah value, you boleh, ni adalah X, ni adalah Y, then you ambil dua data ni dan plot lah sebagai graph. ok, itu saja. Terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa pada video yang akan datang. Itu saja, harap dapat membantu. Sebarang masalah boleh datang jumpa saya untuk perbincangan lebih lanjut lah, kalau perlukan apa-apa bantuan. Jadi sekurang-kurangnya video ni membantu untuk anda buat analisis. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.